Okey, yang pertama, namakan kelas makanan yang dapat berfungsi untuk mengawal suhu. Okey. Makanan jenis apakah yang dapat mengawal suhu, guys? Siapa nak jawab? Siapa tahu? Kalau kita musim panas, so makanan apakah yang dapat mengawal suhu kita untuk sejukkan? Even sekarang pun kita perlukan dia untuk sejukkan badan kita. Korang rasa apa? Izzuddin? Ingat tak Izzuddin apa? Kalau kita panas sangat, kita perlukan air. Betul, Alif. Yang pertama, kita perlukan water. Air. Okey. Kalau kita sejuk sangat, takkan nak perlukan air. Kalau kita sejuk sangat, kita perlukan apa? Okey, Alif punya air tu betul. Kalau panas, perlukan air. Tapi kalau sejuk sangat, kita perlukan apa? Untuk protect badan kita, lemak. Bagus. So, satu lagi adalah lemak di bawah kulit kita. Okay, good. Bagus. Yang kedua, kita perlu menyembuhkan tisu-tisu badan yang rosak ataupun yang mati untuk digantikan. Okey, agaknya makanan jenis apakah yang boleh menggantikan tisu? Protein. Bagus. Jawapannya protein. Bagus, good. Alif. Seterusnya lah diperlukan supaya sentiasa bertenaga. Kita perlukan apa untuk bertenaga, guys? Karbohidrat, makan nasi, roti, apa lagi kentang, semua tu adalah karbohidrat. Okey, karbohidrat penting makanan harian kita, makanan ruji kita lah. D, melindungi diri daripada penyakit. Biasanya kalau tak nak makan ubat-ubat, kita makan ini, iaitu vitamin C dan sebagainya. Okey, good, bagus. Boleh salin dulu. Boleh salin. Okey, kita teruskan lagi Dah siap, dah salin? Kita nak masuk nombor 2 pula. 2A, iaitu vitamin A. Penyakit yang disebabkan kekurangan vitamin A. Apa? Kalau tak cukup vitamin A, apa sakitnya? Siapa tahu? Cuba, Alif. Rabun malam. Betul, Batrisha. Rabun malam, ya. Rabun malam ni kurang vitamin A. Satu. Yang kedua, kita boleh cakap dia juga adalah penyakit kulit. Okey, penyakit kulit pun kurang vitamin A. Jadi kalau korang kena sakit kulit, banyak makan vitamin A, amalkan. Okey, yang kedua, vitamin B. Kalau kurang vitamin B, apakah sebab dia? Rabu malam tak vitamin B. Anemia. Okey, anemia betul. Anemia. Yang pertama adalah anemia. Anemia ni dia punya darahnya berbentuk sabit, ya. Okey, lagi apa lagi yang korang tahu?
Ha. Satu lagi adalah berry-berry. Pernah dengar berry-berry tak? Siapa tahu berry-berry ni sakit macam mana? Berry-berry sakit macam mana? Berry-berry ni kalau ikut dia macam dia nak kebas tak ada, dia macam bersemut sikit. Dia rasa macam bersemut kaki ke. Korang pernah rasa macam tak? Satu lagi mungkin matanya bengkak sikit. Terbonjol keluar kan. Tu salah satu simptom berry-berry lah. Tu juga vitamin B yang kurang ya. So C ni vitamin C. Kekurangan vitamin C boleh menyebabkan apa? Siapa tahu? Sakit gusi, betul. Sakit gusi ataupun namanya adalah scurvy. Sakit gusi tu adalah scurvy. Jadi kalau ingatlah namanya scurvy. Mungkin gusi berdarah ke. Bagus, betul lah tu. Okay, D adalah vitamin D. Kekurangan vitamin D boleh menyebabkan apa? Sakit gigi, betul sakit gigi. Vitamin D ni seolah-olah macam fosforus lah, macam kalsium. Sakit gigi, kemungkinan juga riket. Pernah tahu riket tak? Riket tu kaki bengkok. Okay. Dan kemungkinan juga boleh kena penyakit kulit macam vitamin A. Okay, riket Okay dah, boleh salin. Itu antara kekurangan vitamin yang ada. Okay, dah ke? Kita nak masuk kekurangan vitamin pula. Yang pertama adalah A, iaitu kurang vitamin iodin. Kekurangan vitamin iodin, apakah akibat dia? Siapa tahu kekurangan vitamin iodin? Goiter, betul. Goiter yang bengkak pada leher itulah. Okey, yang kedua adalah B, iaitu kekurangan zat besi. Mineral besi ataupun ferrum. Anemia, betul. Sebab itu korang kena makan banyak bayam. Bayam banyak ferrum. Betul, anemia ya, ferrum. Bayam, lepas tu macam kerang, seafood. Seafood banyak zat besi lah. Okay, zat besi ataupun ferrum. Besi nama lain adalah ferrum. C ni dia kata adalah fosforus. Kalau kekurangan fosforus, apa jadi? Riket, betul. Macam vitamin D. Jadi ikut vitamin D dengan fosforus ni diperlukan oleh tulang kita lah. Untuk menguatkan tulang, kita perlukan vitamin D dan juga kita perlukan fosforus. Ditambah dengan kalsium. Lagi, mungkin juga gigi kita rapuh. Gigi kita ni perlukan kalsium. Okey, jadi pentinglah fosforus. Okey, dan satu lagi, fosforus juga sebenarnya membina DNA. Otak lemah boleh guna, boleh juga. Otak lemah, tapi dia tak banyak pada otak lah, lebih pada tulang. Okey, satu lagi sebenarnya, fosforus ni juga dia boleh membina DNA. Jadi, kalau fosforus ni kurang, dia akan tidak dapatlah membina DNA dan juga RNA. Korang tahu ke DNA ni apa? Siapa tahu, siapa tak tahu? Kena cerita, nak juga cerita sikit. Membina DNA. Tahu DNA tahu RNA dengan DNA tu benda sama lah. RNA tu lebih kecil sikit lagi. Kira kumpulan yang sama lah. Boleh kalau tak tahu, cukup tak cerita DNA kat mana?
Boleh. Kristina tahu DNA kat mana? Alif tahu Laif? Dia kat mana DNA duduk? Kat mana kan kita boleh dapat DNA? Safia tahu tak? Kat tangan? Tak. DNA ni terletak kepada semua sel. Jom kita cerita sikit. Okay, kat mana ada sel? Setiap sel tu, kan kita belajar setiap sel, tengah-tengah tu ada nukleus. Okey, dalam nukleus ni adanya DNA. Jadi DNA ni terletak dalam nukleus. DNA letak. Okey, macam mana DNA? Bentuk DNA adalah seperti ini. Korang pernah tengok DNA macam ni? Yang orang lukis-lukis tu lah. Okey, jadi DNA ni berada dekat nukleus. Betul. Dan DNA ni dia akan menyimpan information, maklumat genetik. Maklumat genetik. Jadi setiap yang garis-garis tu adalah maklumat dia. Jadi nanti maklumat ni bila korang kahwin, maklumat korang akan dipindahkan kepada baby masing-masing. Faham tak? Itu namanya maklumat genetik. Jadi kalau kita nak buat cloning, nak buat clone diri kita sendiri, kita perlukan DNA ni lah untuk clone diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab kat situlah maklumat genetik kita ada. Muka kita, kulit kita. Faham tak? Jadi kalau sebut DNA itu, dia berada dalam nukleus setiap sel kita. Okey? Biasanya kalau lelaki ni akan ada pada sel sperma dia, perempuan tu akan ada pada sel ovum dia. Bila dia transfer untuk persenyawaan. Okey, dah settle. Kita nak masuk yang seterusnya. Tengok banyak tu. Okey. So, memang nutrisi ni soalan yang paling popular, bab yang paling popular dan juga bab yang paling panjang. Untuk form 2 lah. Kalau untuk form 1, untuk form 3, bab yang paling panjang adalah bab 1. Rangsangan tu. Okey, nombor 1 dia tanya adalah apakah yang dimasukkan dengan gizi seimbang? Siapa ingat lagi? Apa yang dimasukkan dengan gizi seimbang? Cuba bagi ayat yang simple sikit yang cikgu boleh faham. Pemakanan mengandungi semua kelas bagus, Alif. Pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan. Seelok-eloknya kita buat ayat penuh lah sikit. Kita ulang balik. Gizi seimbang ialah... kalau soalan esei kita buat penuh sikit. Kita anggap pemeriksa tu tak tahu. Diet yang mengandungi yang mengandungi semua kelas makanan semua kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Okey. Dalam kuantiti yang betul. Dalam kuantiti yang betul. Dalam kuantiti yang betul. Okey, Alif punya dah betul tu. Pemakanan mengandungi semua kelas makanan. Cuma tambah sikit lagi dengan kuantiti yang betul. Ya. Okey, Alif. Tahniah, Alif. Okey, salin dulu. Salin. Okay, kawan-kawan lain tak sempat nak salin ke, kita bagi ruang sikit salin. Dah. Teruskan lagi. Nombor 2 dia kata faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Ingat, faktor-faktor kita ada 5 ke 6. Ingat lagi tak apa faktor dia mempengaruhi kita ambil banyak ke kita ambil sikit makanan? Yang pertama, siapa tahu?
Umur, saiz badan. Betul, kita boleh buat tu. Umur, saiz badan. Apa lagi? Pekerjaan lagi. Tak silap cikgu 5 atau 6 lah, lebih kurang. Baru ada 4. Jantina, betul. Satu lagi. Jantina, apa ni saiz badan. Umur. Lagi. Iklim. Okey, iklim. Lepas tu kita boleh kata pekerjaan. Satu lagi apa? Siapa ingat? Keadaan kesihatan. Okey, keadaan kesihatan. Okey, senang Senang je, insya-Allah. Kalau tahu senanglah. Ni faktor-faktornya. Kita ambil banyak atau sikit. Okey, kita teruskan lagi. Soalan yang seterusnya. Nombor 3 Nombor 3 dia beritahu bahawa kat sini, bandingkan keperluan tenaga seorang wanita dan lelaki berumur 50 tahun. So, keperluan tenaga manakah yang lagi banyak? Lelaki ke wanita? Berikan sebab dia. Lelaki, bagus. Kita buat ayat penuh lah ya. Keperluan tenaga lelaki berusia 50 tahun melebihi ataupun adalah tinggi. Kena sebut macam tu sebab dia buat perbandingan. Adalah tinggi. Okey. Berbanding wanita. Tak payah pun tak apa, nak buat boleh juga. Okey, bagi sebab dia. Kenapa? Kerana lelaki lebih aktif. Aktif tu macam mana? Aktif tu macam mana, Alif? Aktif tu sebab apa? Dia jogging ke? Dia bersenam ke? Sebab apa? Bekerja, bagus. Kita buatlah aktiviti pekerjaan ataupun aktiviti lebih berat. Kerana melakukan aktiviti lebih berat berbanding wanita 50 tahun. Macam tu. Okey, boleh salin. Okey, dah. Jom. Kita masuk yang keempat. Berikan definisi kalori makanan. Ingat, kalori makanan kita ni dikira apabila makanan ialah apabila jumlah tenaga digunakan, jumlah tenaga dibebaskan apabila kita gunakan 1 gram makanan. 1 gram makanan kita gunakan, kita bebaskan tenaga. 1 gram lagi kita gunakan, kita bebaskan tenaga. Tu definisi nilai kalori. Jadi kita tulislah nilai kalori makanan jumlah tenaga yang dibebaskan. Dibebaskan apabila kita ambil 1 gram makanan dibakar lengkap
Okey. Di dalam badan kita. Okey, dibakar dengan lengkap. Satu kg tau, bukan lagi ni. Ni 1 gram. 1 kg pula. 1 gram. Jadi kita ambil makanan, 1 gram dibakar dan dibebaskan habanya, tenaganya. Itu namanya adalah nilai kalori makanan. Dikira setiap 1 gram. Okey. Okay, boleh salin. Tak ada masalah. Okey, boleh salin. Okey, dah. Cikgu teruskan lagi Boleh. Okey, kat sini dia beritahu bahawa nombor 5, Suraya seorang atlet jarak jauh. Suraya mengambil sarapan seperti foto di bawah sebelum pergi ke sesi latihan. Berapakah nilai kalori makanan yang telah diambil oleh Suraya? Pada pendapat anda, adakah Suraya telah mengambil gizi seimbang? Okey, nampak nasi lemak, ada apple, ada cereal. Macam dah okey ni. So, sini kita ada 400 kilo. Sini 160, 130, 60 Pascal. Okey. So, kalau ikut, kita boleh kira lah. Ni kalau ikut kena buat kira ni. Kita kira sikit. Kira maksudnya kena buat jadual lah. Contohnya, kita kena buat makanan dia makan apa. Sebelahnya kita tulis nilai kalori. Nilai kalori, kita pun buatlah kotak macam ni supaya nampak. So, makanan dia makan apa? Emping jagung. Emping jagung kan? Cereal tadi. Apa ni kali ikut? 160 kan? Kedua, diminum susu. Susu tadi 130. Lepas tu cikgu nampak nasi lemak. Okey, nasi lemak banyak sikit, 400 tadi. Okey, lepas tu ada apple. Apple hijau tu. Apple hijau 60 Dan last kali adalah kita jumlahkan dia. Tambahlah 5750. Kan betul kan? 750 kan? Okey, kilo kalori. 750 kalori. Okey. Jadi kita nak jawab lah ni. Agaknya makanan dia ni okey ke tak okey? Okey, boleh salin dulu jadualnya. Kalau yang dah siap tu cuba cadangkan sikit. Agaknya okey tak ni makanan ni? Ada emping jagung, nasi lemak sikit, apple sikit. Ada tak ketujuh-tujuh kelas makanan? Emping jagung adalah serat. Okey, ada. Susu ada vitamin. Dan juga ada protein. Nasi lemak ada lemak sikit. Ada karbo. Apple buah-buahan ada vitamin dan juga ada serat. Lepas tu susu tu juga untuk air. Okey lah kan? Okey kan? Cikgu pun rasa okey. So, kalau okey, kita kata ya. Okey, kerana, tulis sikit. Kerana sarapan yang diambil mempunyai semua kelas makanan. Okey, semua kelas makanan. Dah cukup lah. Nak tambah sikit tulislah. Dan sesuailah dengan aktiviti. Dan bersesuaian dengan aktiviti
Suraya. Dah, siap. Macam tu je. Ya. Okey, dah ke? Dah salin? Dah salin beritahu cikgu dah. Dah ya, Liv? Okey, kita masuk lagi soalan yang terakhir. So, kat sini dia beritahu bahawa Encik Robert berasal daripada Switzerland. Switzerland ni kalau ikut dia ada 4 musim lah. Dan kini menetap Malaysia. Encik Robert bekerja sebagai pegawai kedutaan. Dalam tapi keperluan makanan adalah kurang berbanding di Switzerland. Maksudnya dekat Malaysia ni, dia makan kurang. Dekat Switzerland tu dia makan lagi banyak. Korang rasa kenapa? Kenapa dia makan kat Switzerland tu lebih banyak berbanding makan dekat Malaysia? Apa sebab dia? Kerja dia sama je ni, pegawai kedutaan. Sebab musim betul ataupun kita boleh kata suhu. Dekat sana tu walau panas dia orang pun tak macam Malaysia. Malaysia ni panas-panas betul. Suhu lah. Kenapa suhu sejuk lagi banyak makan? Sebab apa korang rasa suhu yang sejuk lagi banyak kita kena makan? Sebab apa? Tak tahu ya? Sebab bila sejuk, tenaga kita banyak kena hasilkan untuk kekalkan badan kita. Jadi, kita perlukan makanan banyak untuk mengekalkan badan kita. Jadi, bila badan kita buat haba, jadi makanan cepatlah habis. Faham tak? Boleh faham tak, Alif? Boleh? Okey. Kita buatlah. Maksudnya, suhu di Switzerland lebih rendah berbanding Malaysia. Kena ada bandingan dia sebab dia cakap ada bandingkan Malaysia Switzerland. Jadi korang kena tulis perbandingan lah kejap mula-mula. Okey, oleh itu lebih banyak kalori diperlukan, lebih banyak kalori yang diperlukan. Diperlukan untuk mengekalkan suhu badan. Untuk mengekalkan suhu badan. Macam tu. Senang je sebenarnya ya kalau kita faham konsep dia. Kita boleh je goreng-goreng sikit-sikit jawapan ni. Tapi tengoklah markah ada banyak mana. Okay, kalau 3 markah, 1 point, 1 penerangan, kalau boleh 1 contoh. Cukuplah 3 markah. Point, explanation, example. Senang je. Kalau 1 markah je, point je. 2 markah, point, explanation. 3 tambah example. Okey. Dah ya, move lagi Okey. Kita nak masuk yang aktiviti 3.7. Okey, aktiviti 3.7 ni sebab korang akan buat eksperimen nanti kepada yang form 2 tu. Kalau kat lab, korang kena buat eksperimen. Okey. Sekejap, kita tengok sekejap. Apa soalannya? Okey. Jadi kita buatlah sikit. Ini adalah mengkaji tindak enzim dalam air liur. Kalau ikut dalam air liur, ada enzim apa? Siapa ingat lagi air liur? Enzim apa yang ada pada air liur? Enzim amilase. Okey, enzim amilase yang boleh menguraikan karbohidrat. So kat sini kalau ikut, ni nak tengoklah tindakan enzim amilase dalam air liur terhadap kanji.
Okey, so amylase tu memang dia akan kecilkan kanji tu. So kat sini diguna ampaian kanji ya. Dan juga larutan iodin, larutan benedict dan juga air sulin. So kat sini pakai kanji. Lepas tu dia pakailah penunuh Bunsen dan sebagainya. Lepas tu sekarang ni kita nak buat ambil air liur kita. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena kumuh mulut kita. Okay. Lepas tu kumpulkan dalam sebuah bikar gunakan larutan yang okey ni sini nanti korang boleh buat lah yang ni. Nanti korang boleh buat yang ni slow-slow. Okey. Masa dekat-dekat lab nanti. Jadi keluarkan okey dan sebagainya masuk-masuk seperti ini. Dapatlah seperti ini ya. So nanti kita kena buatlah ujian kita. Ini ampaian kanji, yang ini ampaian kanji dengan air liur. Yang ini ampaian kanji kosong saja. Yang itu dengan air liur. So kita tengok soalan yang pertama. Kita ulanglah eksperimen ni. Soalan pertama ditanya adalah mengapa suhu kukus air perlu dikekalkan 37? Agaknya kenapa kita perlu kekalkan pada 37 degree? Sebab apa? Kenapa agaknya kita perlu kekalkan 37? So ingat badan kita adalah 36, 37. Jadi enzim sangat bagus pada suhu 37. Jadi jawapan kita boleh kata bahawa 37 degree ni, darjah ni ialah ataupun adalah suhu yang paling optimum. Okey? Optimum bagi tindak balas enzim. Okey? Ataupun suhu badan manusia lah. Kita boleh kata juga 37 ni adalah suhu badan manusia. Jadi sebab itulah kita buat eksperimen pada suhu 37. Ya, dia optimum. Dia sangat bagus. Okey dah. Okey, sebelum kita buat jawapan yang seterusnya, kita nak ulang kaji sikit. Bila kita makan kanji, korang ingat tak kanji ni nanti akan ditukarkan kepada apa? Masa kita buat proses penghadaman. Pada baja tak. Kanji ni contohnya macam roti. Alif. Roti kita makan roti. Dia panggil kanji lah. Roti ke nasi ke pun kanji juga. So kanji tu bila masuk dalam mulut, bila terkena amylase, dia akan tukarkan dia. Siapa tahu dia tukar kanji kepada apa mula-mula? Siapa ingat? Kanji kepada maltosa. Masih ingat lagi tak? Maksudnya kanji yang besar dah jadi kecil sikit. Lepas tu maltosa nanti ditukarkan lagi dekat usus kecil. Dekat usus kecil dia akan menjadi glukosa. Masih ingat lagi tak? Jadi kanji dikecilkan menjadi maltosa, dikecilkan menjadi glukosa. Dah tak ingat dah betul Syah? Tak apa. Kalau macam protein, protein dikecilkan jadi apa? Dijadikan polipeptida. Ingat lagi tak? Lepas tu jadi dipeptida. Lepas tu jadi asid amino. Ingat tak? Tak ingat tak apalah. Kita ulang-ulang kaji macam ni lah nanti. Kalau lemak dia jadi apa? Lemak dia tak kecilkan, dia panggil emulsi. Menjadi titisan-titisan kecil. Okey, lepas tu dia bertukar menjadi asid lemak. Tambah gliserol. Ingat tak? Ni berlaku dekat duodenum. Tak apalah, tak ingat pun tak apa. Cikgu beritahu je. Jadi kalau ikut tanya apakah perubahan kanji, kanji akan berubah menjadi maltosa. Okey, boleh. Oleh enzim apa? Enzim amylase. Okey, jom kita jawab soalan yang seterusnya. Nombor 2 tanya apa? Apakah yang akan berlaku kepada kanji dalam tabung didih pada akhir eksperimen? Tengok, kanji akan menjadi maltosa. Jadi, kita boleh kata
dicernakan. Sebab ni dicernakan. Okey, menjadi maltosa. Okey, boleh faham? Kalau maltosa pula dicernakan lagi menjadi glukosa. Okey, hanya lemak je tak boleh dicernakan. Lemak dipakai emulsi. Emulsi ni maksudnya dikecil-kecilkan. Sebab lemak dengan air tak campur. Tak boleh campur lemak dengan air kan. Jadi lemak tu dia akan diemulsikan, dikecilkan. Okey, lagi seterusnya. Seterusnya, 3, apakah enzim yang terdapat dalam air liur? Cikgu baru cakap tadi. Siapa ingat lagi? Enzim yang terdapat dalam air liur. Siapa ingat? Bermula dengan huruf A. Amylase. Amylase ni adalah enzim untuk memecahkan kanji, mencernakan kanji. Okey dah, boleh saling guys. Bawah tak payahlah, bawah tu cikgu saja je. Kita buat ulang kaji sikit. Okey, cikgu target satu lagi soalan. Cikgu target sampai 3.3 malam ni. Dapat ni cikgu senang hatilah sikit. Okey, seterusnya. Apakah yang dimasukkan dengan pencernaan? Pencernaan ni proses. Jadi kalau nak bagus, korang balik. Pencernaan. Bawah lah ya. Pencernaan adalah ke, ialah ke. So, proses. Dia proses dengan bahan lain. Korang tahulah sama dia proses atau bahan. Proses memecahkan. Dia kecil-kecilkan. Memecahkan apa? Molekul. Molekul yang macam mana? Molekul besar. Okey, kepada. Sebelum tu, besar dan kompleks. Kompleks ni maksudnya susah lah nak diuraikan kan. Kepada molekul yang lebih kecil. Molekul kecil dan ringkas. Kecil dan ringkas. Boleh. Jadi pemecahan, pencernaan ialah proses dia memecah-mecahkan molekul yang besar kepada molekul yang kecil. Senang aja. Okey, nombor 2. Kita nak masukkan dia punya saluran dia. Mula-mula kita nak mencernakan makanan, kita mesti melalui apa dulu? Kita mesti melalui mulut. Okey guys, lepas tu, betul Alif. Lepas tu Alif, trakea, dia tak panggil trakea, dia panggil esophagus. Trakea tu dekat paru-paru, Alif. Kalau masuk dekat trakea, bila kita tak boleh bernafas. Trakea tu dekat paru-paru. Okey lagi, C. Masuk mulut, esophagus, lepas tu ke? Siapa ingat? Ke saluran. Saluran tu okey, saluran apa? Kira esophagus tu saluran lah, saluran pencernaan. Sepanjang-panjang kita makan tu namanya saluran pencernaan. Perut, okey good. Lepas perut, urut D. Pendi tak ada. Pundi tak ada, bukan. Pundi tu menghasilkan jus. Lepas perut, bermula dengan huruf D. Duodenum, bagus. Duodenum sebenarnya dia adalah usus kecil ya. Tapi mula-mula belum masuk. Dubur lambat lagi Alif. Dubur last sekali. Dubur kat sini. Okey, lepas duodenum, mulut, esophagus, perut, duodenum. Lepas tu, ke mana lagi makanan pergi? Usus kecil, bagus. Usus kecil. Lepas tu, usus besar.
Okey, lepas usus besar, sebelum pergi dubur disimpan dulu disimpan dulu najis tu. Okey, penyimpanan najis tu namanya apa sebelum keluar kod dubur tu? Siapa ingat lagi? Bermula dengan huruf R. Rectum, good. Namanya adalah rectum. Bagus. Lengkaplah proses digestion, penghadaman, pencernaan perut kita. Okey, good. Nampaknya bagus. Okey, boleh salin. Boleh salin. Tinggal dua soalan lagi. Sabar ya, 2 soalan lagi. Cikgu nak habiskan. Kalau habis yang ini, target cikgu lepas lah. Okey, seterusnya kita masuk yang ketiga. Dah ya? Cikgu boleh teruskan ya? Okey, yang ketiga. Okey, ketiga ni dia beritahu bahawa namakan 3 jenis enzim. Okey, 3 jenis enzim. Okey, cuba korang namakan dulu apakah enzim dia. Kalau boleh dengan fungsi dia sekali sebab dia nak enzim dan fungsi dia. Okey, yang pertama. Yang mula-mula tadi cikgu dah cakap dah satu. Kalau awak ingat lagi tadi yang dekat mulut tu. Yang dekat mulut tu adalah amylase. Cikgu dah cakap tadi. Okey. Yang nombor 2. Siapa lagi tahu? Amylase ni sebenarnya apakah fungsi dia? Dia mencernakan apa? Amylase. Mencernakan makanan. Makanan tu apa? Makanan banyak. Makanan tu banyak. Kimia tak. Maksudnya amylase tu apa? Protein ke? Dia mencernakan protein ke? Dia mencernakan lemak ke? Apakah amylase tu buat? Dia mencernakan apa? Siapa ingat? Mencernakan lemak tak? Mencernakan kanji tadi. Ingat? Amylase dalam ilio. Amylase kan ada dalam ilio kan? Jadi amylase tu sebenarnya mencernakan kanji. Nombor 2, siapa tahu? Nombor 2 adalah protease. So, protease mencernakan apa? Protease mencernakan apa? Mencernakan protein. Good. Satu lagi untuk lemak. Apakah yang mencernakan lemak? Okey, siapa ingat enzim dia? Lipase. Bagus. Lipase mencernakan lemak. Okey. Good. Nice. Okey dah. Boleh salin dulu. Salin. Okey. Dah. Kita buat yang terakhir. Yang keempat, seorang lelaki mengalami ketumbuhan pada pankreas. Okey, bahaya ni. Pankreas tu terletak dekat duodenum. Okey, dan telah menjalani pembedahan untuk membuang pankreas dia. Alamak, bila pankreas hilang, insulin tak boleh buat, protease tak boleh buat, lipase tak boleh buat, amylase tak boleh buat. Jadi kalau dia lalu kat duodenum pun, duodenum tak boleh buat apa-apa sebab kita punya pankreas ni menghasilkan jus pankreas yang dilepaskan dekat duodenum. Jadi kalau dia rosak, maka kita tak bolehlah menjalankan beberapa pencernaan iaitu protease, amylase dan juga lipase. Tiga-tiga ni tidak dapat dihasilkan.
Kesianlah orang ni ya, kalau accident ke kena buang, tak dapat dihasilkan. Ya, tidak dapat dihasilkan. Yang sedih. Jadi oleh itu, kita boleh katakan bahawa protein, kanji dan lemak, tiga-tiga ni tidak dapat dicerna secara berkesan. Tidak dapat dicerna secara berkesan. Kesian kat dia. Sama ada dia ketumbuhan ke ataupun dia accident ke, kalau kena operate, susah lah guys. Kesian sangat dia ya, kesian. Macam mana nak makan? Dia kena makan benda lembut-lembut lah. Tu pun tak lampak nak digest sangat kesian kat dia. Okay guys, sampai sini nak tanya apa-apa tak? Sebelum cikgu buat summarize semua sekali ni. Okay, dah salin ke? Dah salin beritahu cikgu, Alif? Cikgu nak summarize sikit, nak buat lemak. Jap, okay. Okay, Baltasya dah? Ali dah ya? Cikgu nak buat secara kesimpulan mudah sikit supaya kita ingat. Dah. Okay, jadi kat sini cikgu lukis sikit gambar rajah orang supaya kita boleh ingat. So, mula-mula daripada mulut dia. Mulut. Lepas itu, dia akan melalui esophagus. Okay, lepas tu dia melalui perut, lepas tu melalui duodenum, lepas tu melalui usus kecil. Okey, kita untuk penghadaman sampai usus kecil je guys. Usus besar tu serap air. Rektum simpan najis. Dubur tu dibuang je. Yang paling penting kita ingat sampai usus kecil. Jadi kat sini duodenum. Sini adalah usus kecil. Ini empat je yang paling penting untuk penghadaman, untuk pencernaan. Jadi mulut ni ingat kita ada amylase. Okey, amylase enzim untuk pecahkan kanji. Dekat esophagus tak ada, dekat perut ada satu lagi. Perut ni kita ada amylase dan juga protease. Dua. Perut ada dua je. Tapi dekat duodenum tiga-tiga ada amylase, protease dan juga lipase. Jadi sebab itulah penting dekat duodenum ni, sebab dekat sinilah pankreas kita ni akan menghasilkan jus untuk diberikan kepada duodenum. Jadi kalau pankreas kita dah kena buang, habislah. Faham tak? Dekat usus kecil hanya dia serap sahaja. Usus kecil ni dia serap tau. Dia serap benda-benda yang kecil. Okay, jadi duodenum paling penting. Duodenum penting. Duodenum tempat dia lalu tau. Tapi untuk menghasilkan jus tu adalah dibuat oleh pankreas. Pankreas warna hijau ni. Ya, Alif? Macam daun ni. Ni namanya jus pankreas. Jus pankreas ni yang adanya adalah tiga-tiga ni lah. Jadi amylase, lipase dan protein ni dihasilkan oleh jus pankreas. Faham tak? Jadi duodenum tu tempat dia lalu je. Jadi kalau pankreas tak bagi, jadi duodenum pun tak berfungsi lah. Sampai kat sini nanti, makanan kita tadi daripada kanji, daripada protein, daripada lemak, akan menjadi glukosa kecil. Protein akan jadi asid amino. Lemak akan jadi asid lemak dan glycerol. Semua ni akan diserap oleh badan kita. Faham tak? Jadi daripada kanji yang besar, protein yang besar, lemak yang besar telah dikecilkan.
Jadi namanya molekul kecil. Ringkas. Ini molekul besar dan kompleks. Boleh faham tak sekarang? Okay, clear jadi topik ni sangat penting, sebab tu cikgu nak tekankan sangat topik ni. Cikgu ajar pelan-pelan sikit ya. Kalau masuk pun nak goreng pun senanglah sikit. Okay guys, nak tanya apa tak sebelum kita bersurai? Boleh alihkan? Alhamdulillah.